Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Wallahi, saya undi pas. Itu yang berlaku sahabat-sahabat semua berkaitan dengan sogokan wang yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin daripada PAS untuk rasuah ataupun sogokan yang diberikan kepada pengundi-pengundi muda, sehingga akhirnya terbukti Kuala Terengganu kursi ahli parlimen ini telah dikosongkan, diarahkan oleh mahkamah. Dan hari ini apa yang saya kongsikan adalah berkaitan dengan amaran daripada YB Rafizi Ramli. Dalam satu kenyataan di dalam ceramah Jelajah Madani di Kedah semalam, Rafizi memperingatkan kita supaya bersiap sedia. Katanya siap sedia rakam bukti dengan rasuah Perikatan Nasional. Kita kena berhati-hati sebab ini sudah berlaku di dalam PRU yang lalu. Jadi sekiranya perkara ini mungkin akan berlaku sekali lagi, kita warga akar umbi kena menjadi spy mata-mata untuk sentiasa bersiap sedia handphone Anda, kamera Anda untuk merakam segala perbuatan rasuah yang mungkin bakal dilakukan oleh pembangkang sahabat-sahabat semua. Jadi mari kita tonton kenyataan daripada YB Rafizi Ramli ini. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita tonton dan juga dengar kenyataan daripada YB Rafizi Ramli ini. Tambah sekarang, bila kita bandingkan di antara rekod kerajaan perpaduan di satu pihak dengan 4-5 bulan yang ada daripada Perikatan Nasional. Sebelah kerajaan perpaduan tak ada kes, tak ada dalam pilihan raya lepas, tak ada lagi yang mahkamah jatuh hukuman bersalah rasuah, tak ada. Di sebelah Perikatan Nasional, mahkamah menjatuhkan hukuman bahawa pilihan raya dan kemenangan PAS di Kuala Terengganu dibatalkan kerana dikira telah melanggar peraturan pilihan raya kena bagi sogokan semasa berkempen. Saudara-saudari tahu tak berapa kali sangatlah dalam keseluruhan sejarah negara kita yang mahkamah ambil keputusan begitu. Mahkamah jarang sangat campur tangan dalam keputusan pilihan raya. Sebab saya faham dari segi undang-undang, kalau mahkamah campur tangan dan mengubah keputusan pilihan raya, maka tak payah buat pilihan raya lah, biar hakim pilih. Jadi apa guna rakyat mengundi? Kalau masuk mahkamah, siapa yang kalah saja tak puas hati masuk mahkamah, mahkamah tukar keputusan. Sebab itu saya yang pengarah pilihan raya dan saya yang menguruskan semua petisyen pilihan raya keadilan sejak tahun 2013 lagi. Berpuluh-puluh saya dah pergi, tak ada satu pun yang PKR menang. Memang awal-awal kena tolak sebab pendirian kehakiman ialah soal pilihan raya ini, mahkamah hanya campur tangan kalau ada bukti yang terlampau kukuh bahawa sogokan telah berlaku. Kalau setakat katalah, yang ini tak berlaku adil sebab dia tawar duit. Atau masa dia kempen, dia jadi, mahkamah tak layan saudara-saudara. Sebab itu, bila mahkamah buat keputusan untuk membatalkan keputusan pilihan raya Kuala Terengganu, saya bersyukur dalam keadaan kita tak boleh campur langsung ni dalam, tak boleh pengaruhi mahkamah ke macam mana, dan rekod mahkamah memang dia tak campur keputusan pilihan raya. Maknanya, bukti-bukti yang dikemukakan di mahkamah itu terlalu kukuh untuk mahkamah tidak mengambil pendirian membatalkan kemenangan PAS dalam pilihan raya umum yang lepas di Kuala Terengganu. Saudara-saudari pun, saya lantik sebagai mata-mata dan ejen-ejen undi kita nanti, supaya kalau ada saja apa-apa cubaan untuk menawarkan wang oleh Perikatan Nasional, hatta daripada Pakatan Harapan ke Barisan Nasional, saudara-saudari ambil video, ambil bukti, lapor terus kepada sama ada pihak polis atau SPR. Saya nak tengok kali ini dalam keadaan mahkamah dah jatuhkan hukuman
membatalkan keputusan pilihan raya di Kuala Terengganu. Saya nak tengok di Kedah pula ni, masuk pilihan raya ni, macam mana Kerajaan Perikatan Nasional di Kedah ni, berani ke tidak, dia cuba untuk sogokkan rakyat dengan sama ada wang, sama ada program dan benda-benda yang lain. Sebab kita tahu, benda itu dah berlaku dan benda itu telah pun dibuktikan di mahkamah di Kuala Terengganu. Jadi sebab itu, dalam keadaan sekarang ni, tengok amalan, integriti, tengok modal dan akhlak nak masuk pilihan raya, kita tahu sebenarnya yang ada masalah ni ialah Perikatan Nasional. Nak tengok kepada pimpinan yang diheret ke mahkamah sebab ada kes. Bukan sebelah kerajaan perpaduan saudara-saudari. Yang ada kes sampai ratus juta ini ialah yang tiap-tiap malam menyatakan kepada orang Melayu, kalau tak undi Perikatan Nasional, habislah. Habislah orang Cina ambil alih negara kita. Dalam keadaan dia duk kata, undi kami Melayu selamat, undi kami Melayu selamat. Yang selamat ialah poket-poket dia dan kawan-kawan dia. Dan kawan-kawan dia yang kena heret masuk ke mahkamah sekali dengan dia tu bukan Melayu pun, Cina. Saudara-saudara. Sebab tu saya kata, keputusan yang kita sebagai pengundi nak buat dalam pilihan raya, dia bukan keputusan mudah tengok Cina, Melayu, Cina, Melayu. Dia lebih rumit daripada itu, dalam keadaan termasuklah masalah yang ada di negeri Kedah ini lebih berganda daripada negeri-negeri lain. Kedah, negeri yang 5 termiskin di Malaysia. Kedah, negeri yang jurang kemiskinan dan perbezaan pendapatan di antara kawasan pedalaman, kawasan separa bandar dengan kawasan bandar, antara yang begitu besar. Kedah juga, yang ini yang saudara-saudari tak tahu mungkin. Kedah juga, pendapatan dan hasil kerajaan negeri itu banyak bergantung kepada beberapa punca sahaja, dan punca-punca hasil pendapatan itu datang daripada beberapa tempat sahaja, dan penyumbang terbesar kepada hasil kerajaan negeri teka dekat mana? Dekat mana? Dekat Kulim. Saudara-saudari ini sebenarnya antara penyumbang hasil terbesar kepada kerajaan negeri Kedah. Hasil negeri Kedah ini yang datang daripada kawasan perindustrian dan perbandaran Kulim, Kulim High-Tech dan kawasan-kawasan bandar di selatan ini boleh mencecah sehingga 80%. 20% itu segala hasil lain. Baik yang semua dalam kawalan itu, yang lain itu 20% saja. 8 sehingga 80% itu datang daripada beberapa tempat ni. Bab ini yang saya nak pulangkan keputusan itu kepada pengundi-pengundi dalam 5 minggu daripada sekarang. Perikatan Nasional akan terus beritahu Kedah jadi macam ni sebab Kerajaan Persekutuan menghukum Kedah. Dia akan terus kata sebenarnya Kerajaan Persekutuan menganaktirikan Kedah. Kalau ikut kami ni sebenarnya Kedah ni boleh jadi lebih kaya daripada Amerika Syarikat sebab Kedah ada 43 trilion dolar kekayaan. Tapi kami nak buat tu tak boleh. Tapi kami nak buat lapangan terbang tak boleh. Tapi semua ini dihalang oleh Kerajaan Persekutuan. Dia tak beritahu satu benda. Gaji mereka, hasil mereka yang mereka gunakan untuk bayar gaji kawan-kawan dalam Perikatan Nasional yang ada jawatan dalam Kerajaan Kedah semua tu, hasil itu sebahagian besarnya datang daripada pelaburan, infrastruktur dan juga sumbangan dan juga usaha Kerajaan Persekutuan melalui Kulim High-Tech Park dan projek-projek pelaburan yang dibawa masuk ke Kedah. Saya tahu, esok ni, saya tahu Sanusi senyum daripada telinga ke telinga. Saya tahu Sanusi dia akan beritahu, tengok, saya telah berjaya membawa pelaburan, gini. Saya nak tanya saudara-saudari, berapa ramai di sini yang membaca Perlembagaan Persekutuan? Kita kan ada Perlembagaan Persekutuan. Sebab apa kita ada Perlembagaan Persekutuan? Sebab kita ada jadual
kuasa dan bidang-bidang tugas yang di bawah Kerajaan Persekutuan, satu bab, satu jadual. Satu lagi jadual ialah kuasa dan bidang-bidang yang ditadbir oleh kerajaan negeri, satu lagi bab. Kerajaan negeri contohnya jaga sumber dan hasil bumi. Kerajaan negeri jaga tanah. Kerajaan negeri jaga perbandaran. Nah, itu kerajaan negeri. Kerajaan Persekutuan jaga apa? Kerajaan Persekutuan jaga keselamatan. Kerajaan Persekutuan jaga pertahanan. Kerajaan Persekutuan banyaknya jaga kesihatan, pendidikan, walaupun ada juga fungsi di peringkat kerajaan negeri, tapi sebahagian besar itu adalah tanggungjawab Kerajaan Persekutuan. Dan kalau tengok senarai-senarai itu, saudara-saudari akan jumpa apa dia? Kerajaan Persekutuan juga bertanggungjawab dalam bidang pelaburan, saudara-saudari. Jadi, yang duk bawa masuk pelaburan ke Kulim High-Tech Park, Kulim High-Tech Park tu datang bukan semata-mata sebab kerajaan negeri, bukan sebab Sanusi. Kulim High-Tech Park itu adalah hasil daripada pelaburan Kerajaan Persekutuan berpuluh-puluh tahun daripada zaman UMNO Barisan Nasional lagi pun. Oleh kerana Kerajaan Persekutuan terus secara berterusan tumpu untuk bina satu industri moden di selatan Kedah. Sebab itulah bila ada saja niat untuk melabur, kita tunjukkan kepada Kulim High-Tech Park. Ada orang saja nak datang, kita kata sila pergi ke Kedah. Bukan sebab Sanusi pergi jumpa dia orang. Dia datang ke Kerajaan Persekutuan. Kerajaan Persekutuan yang bawa mereka ke Kedah. Macam mana saya tahu? Sebab salah satu daripada agensi di bawah Kementerian Ekonomi ialah pihak berkuasa pelaburan utara, koridor utara. Dan Kulim High-Tech Park semua ni sebahagiannya di bawah juga tanggungjawab pihak berkuasa koridor utara yang di bawah kementerian saya. Jadi saya tahu. Jadi sebab itu, kalau tanya saya, dan saya sebagai menteri yang sebahagiannya bertanggungjawab untuk memastikan bahawa kita terus membesarkan, mempesatkan lagi pembangunan dan pelaburan di kawasan-kawasan perindustrian selatan Kedah ini, bab kami insya-Allah kami akan buat. Saya nak tanya, kalau kami dah buat begitu, kalau pelaburan itu akan terus datang, peruntukan infrastruktur terus diberikan, saya ambil alih sebagai Menteri Ekonomi yang bertanggungjawab meluluskan peruntukan infrastruktur dan juga projek-projek. Saya ambil alih bulan Disember 2022, saya tak potong 1 sen pun kepada negeri-negeri pembangkang. Kedah, Kelantan, Terengganu masih lagi menjadi antara negeri-negeri yang paling banyak dapat peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan. Kami insya-Allah akan terus tugas itu. Cuma saya nak tanya, kalau di pihak kami terus, kami fokus, kami tak nak tirikan, kami terus melihat sebagai menjadi tanggungjawab untuk kita besarkan lagi industri di selatan Kedah, sehingga kan industri di selatan Kedah ini menjadi penyumbang terbesar kepada hasil kerajaan negeri Kedah. Saya nak tanya, bab yang kamu jaga, Sanusi, bab yang kamu jaga ni, satu Kedah ni, soal pengurusan tanah, soal hasil bumi, soal pembalakan, soal air, soal yang lain, sebenarnya apa yang kamu buat? Sebab itu dalam pilihan raya negeri kali ini, itu je persoalan yang paling besar yang sepatutnya menjadi tunjang kepada keputusan bermaklumat nak pilih siapa. Jangan pilih sebab saudara-saudari rasa saya lagi handsome daripada Sanusi. Tak boleh. Pilih sebab kalau saudara-saudari yakin satu pihak ini sebenarnya ada perancangan, boleh menjelaskan, telah tunjukkan komitmen, peruntukan telah diberi dan hasil itu telah pun ditunjukkan, pilih yang itu. Sebabnya, bila perkara ini kita tanya, saya yakin sebenarnya tengok kepada jawapan Perikatan Nasional sampai sekarang, dia tak ada jawapan. Saya bagi contoh. Bila kita tanya Perikatan Nasional di Kedah,
Sanusi, kita tanya dia, kenapa Kedah tidak dibangunkan supaya membangun dengan pesat macam negeri-negeri lain? Saudara-saudari, saya duk ingat jugalah. Macam mana dia nak jawab ni? Saya pun nak tengoklah apa sebenarnya perancangan dia. Saya memang hormat Sanusi, tapi saya tak pernah terfikir Sanusi secerdik itu. Sebab jawapan dia tu di luar capaian otak saya. Orang tanya dia, kenapa Kedah, apa perancangan, kenapa Kedah tak boleh jadi lebih maju seperti negeri-negeri lain? Dia jawab apa dah? Saudara-saudari pun tahu, Adam pun ada sebut tadi. Dia jawab, kalau Kedah ada Kuala Lumpur pun kami kaya juga. Saya pun sebenarnya baru terfikir, cerdik gila, bagus Sanusi ni. Sebab saya boleh gunakan idea dia itu untuk mentadbir ekonomi negara sebagai Menteri Ekonomi. Lepas ni tak payahlah. Soal harga barang ke, soal masalah kerja ke, soal hasil negara, saya lepas ini insya-Allah mengambil petua dan akal daripada Sanusi. Saya tak payah fikir dah nak selesai semua ni. InsyaAllah, misi kita selepas ini ialah kita akan jemput London dan New York masuk Malaysia supaya Malaysia jadi kaya. Sebab kalau ikut Sanusi, otak dia orang tanya, kamu nak buat apa? Kenapa Kedah tak kaya? Oh, saya akan ambil Kuala Lumpur, masuk ke KL, masuk ke Kedah. Sebab itu, kepada pengundi-pengundi di Kuala Lumpur nanti, kali ini korang tak mengundi, nanti bila kamu mengundi nanti dalam pilihan raya umum ke-16, berjaga-jaga. Kalau Perikatan Nasional menang di Kuala Lumpur, kalau Perikatan Nasional menang di Selangor, saya tak tolak kemungkinan selepas ini Kuala Lumpur dan Shah Alam akan menjadi sebahagian daripada Kedah. Terbaik sahabat-sahabat semua. Itu dia satu pencerahan padu daripada YB Rafizi Ramli. Walaupun ia agak melucukan sahabat semua, tapi sebenarnya mempunyai maksud yang mendalam sahabat-sahabat semua. Jadi amat penting, ya, seperti mana yang awal tadi, bersiap sedia, jadi spy, jadi mata-mata, rakam ya segala bukti dengan gejala rasuah, sogokan semasa PRN yang akan datang ini. Dan kita tahu, ya, kalau seperti yang dinyatakan oleh YB Rafizi tadi, kalau mereka menang di Selangor, mungkin adakah Selangor ini akan dibawa ke Kedah seperti mana idea daripada MB Lato-Lato ini. Terbaik, itu dia pencerahan padu daripada YB Rafizi Ramli. Sahabat-sahabat semua, keputusan ada di tangan anda untuk negeri Selangor, Pulau Pinang dan juga negeri Sembilan maupun tiga negeri ini yang sedang dipimpin oleh pembangkang daripada Parti PAS, sahabat semua. Adakah anda mahukan perubahan? Ya, anda yang mampu mengubahnya. Semuanya terletak kuasanya di tangan anda. Jadi sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mundurkan diri, tapi sebelum itu, sekiranya sahabat-sahabat mau memberikan sebarang komen, anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti Walan Walauntit, lebay-lebay, geng sapu bersih, termasuk juga geng takut Anwar GTA, ya, apabila mereka ini memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka sudah diculik oleh alien. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orek Dapat Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.